Selamat petang, salam sejahtera. Yang ini sah dan confirm Najib kalah lagi di mahkamah. Apakah perjuangan Najib sudah berakhir? Hampir berakhir. 99% perjuangan Najib berakhir dengan keputusan ini. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah menolak rayuan Najib. Najib di dalam apa nak cakap ya? Kita nak cakap harapan terakhir Najib, kesempatan terakhir Najib, jalan terakhir Najib, pintu keluar Najib yang terakhir akhirnya hampir tertutup serapat-rapatnya. 95% pintu untuk Najib terlepas daripada hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta oleh mahkamah. Akhirnya hampir tertutup dan sah Najib akan masuk penjara. Apabila keputusan hari ini, Mahkamah Tinggi akhirnya menolak Peguam Diraja UK untuk mewakili Najib. Ini bukan lagi fitnah, ini bukan lagi cerita kosong, ini bukan lagi cerita kabar angin kah, tak benar kah, apakah, tapi inilah kebenarannya. Baru diumum beberapa menit yang lepas, Mahkamah Tinggi sah menolak Peguam Diraja UK untuk mewakili Najib. Ceritanya adalah apabila Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan Queen's Counsel ataupun QC atau Peguam Diraja dari UK, yaitu Jonathan Laidlaw untuk mewakili Najib dalam rayuan akhir bagi kes penyelewengan dana RM42 juta SRC Internasional, akhirnya sekali lagi ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Datuk Ahmad Kamal Madzahid dalam penghakiman menerusi sidang video berkata, tidak ada keperluan untuk membawa QC bagi mewakili Najib dalam rayuan akhir berkenan. Beliau berkata, Laidlaw tidak dapat menunjukkan bahawa beliau memiliki kelayakan khas dan pengalaman bagi mengendalikan kes atau rayuan seperti yang dihadapi Najib. Peguam itu juga tidak dapat menunjukkan bahawa kelayakan dan pengalamannya tidak dimiliki oleh mana-mana peguam di negara ini bagi tujuan berkenan. Aku nak ulas tentang peguam itu tidak dapat menunjukkan bahawa kelayakan dan pengalamannya tidak dimiliki oleh mana-mana peguam di negara ini. Di negara Malaysia, peguamnya apa kurangnya? Peguam Malaysia bertaraf antarabangsa, bertaraf dunia. Mengapa perlu lagi peguam dari luar negara untuk mewakili Najib? Walhal peguam itu menurut laporan media tidak boleh berbahasa Melayu dan beliau tidak mewakili Najib sejak awal lagi kes ini dimulakan. Bermaksud banyak perkara yang beliau tidak fahami yang akan lagi memudaratkan Najib sebenarnya. Silap sikit, itu akan jadi punca kekalahan kepada Najib kerana beliau tidak mengetahui susur galur sejarah kes dana SRC Internasional ini. Selain daripada itu, pada 31 Mei lalu, Laidlaw memfailkan permohonan supaya diterima masuk dan didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya, di mana Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah mengikrarkan afidavit bagi menyokong permohonan berkenan. Secara tidak langsung pada pendapat saya, apabila Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah ini menjemput dan mahu Laidlaw yang mengendalikan Najib ini, secara tidak langsung atau secara tersirat, Safi mengiktiraf bahawa orang itu lebih baik daripada beliau. Jadi ini sesuatu yang pada pendapat saya memalukan diri sendiri. Antara alasan yang dikemukakan oleh Muhammad Safi ialah peguam itu mempunyai kelayakan dan kepakaran
yang tidak boleh didapati dalam kalangan peguam bela dan peguam cara di negara ini, kata Safi Abdullah. Ini bermaksud secara tidak langsung, secara tersiratnya, menurut pemahaman saya, Safi Abdullah ini, Muhammad Safi Abdullah, telah merendah-rendahkan tarafnya dirinya sendiri. Begitu juga dengan peguam-peguam yang lain. Adakah peguam di Malaysia ini tidak setaraf dengan luar negara? Aku fikir setaraf. Kita mempunyai sistem yang terbaik di dunia. Ia adalah kerana, menurut Safi Abdullah, ia adalah kerana rayuan terakhir kes SRC Internasional membabitkan isu yang serius, kompleks dan novel, iaitu cabang undang-undang jenayah dan sivil, amalan dan keterangan, hak perlembagaan, cara pendakwaan dijalankan oleh pendakwa raya, penghakiman kes mahkamah jenayah oleh mahkamah perbicaraan, dan pentadbiran sistem keadilan jenayah. Pada 25 Januari lalu, Najib melalui Muhammad Safi dalam sepucuk surat dialamatkan kepada Setiausaha Ketua Hakim Negara memohon supaya Najib dibenarkan untuk diwakili seorang QC, iaitu peguam kanan paling senior dan berpengalaman dari United Kingdom. Permohonan itu dibuat atas alasan QC mempunyai kepakaran untuk menasihati dan berpengalaman mengendalikan rayuan akhir Najib yang sangat kompleks dan membabitkan isu serta persoalan perundangan baharu. Bukan sahaja dalam bidang kuasa negara ini, malah di negara Commonwealth, kata mereka lagi. Aku sangat bersyukur kerana rayuan Najib untuk diwakili oleh peguam negara, peguam diraja UK ini ditolak oleh mahkamah. Bukan kerana aku benci dengan Najib, aku tak pernah. Tetapi apa yang berlaku adalah duluan. Apabila ini dibuat, bermaksud pada masa akan datang campur tangan peguam daripada luar negara dapat dielakkan. Saya fikir perkara ini harus terus diperkukuhkan. Jangan sampai undang-undang negara kita dicampur urusan oleh negara ataupun dari peguam lain. Cukuplah dengan peguam-peguam kita. Aku fikir peguam kita sudah peguam-peguam yang terbaik. Peguam kita adalah peguam bertaraf dunia. Tidak ada yang dapat menafikan itu. Itulah dia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.